أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, pelajar muallaf yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya. Dan juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kelapangan ruang masa dan juga kesihatan untuk sama-sama kita teruskan lagi majlis ilmu kita, pembentangan buku teks muallaf Selangor yang digunakan dalam kelas Fardhu Ain Muallaf Selangor, anjuran Lembaga Zakat Selangor, yang mana kita ataupun saya sedang membaca buku Tauhid untuk tahap yang pertama. Pengisian buku ini, silibus ini adalah asas sahaja. Untuk mukallaf dia memang asas sangatlah, tapi mungkin untuk muallaf dia pengisian dia taklah berat sangat, taklah ringan sangat, dia sederhana lah. Mudah-mudahan mereka insya-Allah dikurniakan kefahaman dan juga dikurniakan kekuatan untuk terus mengamalkan Islam ini hingga ke akhir hayat insya-Allah. Saya sudah pun membaca berkenaan dengan topik yang pertama, siapa kita. Topik yang kedua, keperluan manusia kepada agama, yang mana kita berada pada topik ataupun tajuk yang ketiga, iaitu 3I. Okey, iman, Islam ataupun Islam, iman dan juga ihsan. 3I ini yang perlu ada dalam diri setiap seorang Muslim. Okey, 3I inilah biasa saya sebut dalam kelas saya. 3I, Islam adalah Muslim, iman adalah mukmin, orang kata apa, ihsan iaitu adalah bersikap muhsin. Okey, seorang yang berbuat kebaikan. Akan tapi sebenarnya dari segi konsep asasnya, tiga-tiga ini semuanya adalah sama, terutamanya Muslim mukmin. Jangan kita beratkan kepada pelajar mualaf kita, akan tapi cukup fahami bahawa untuk menjadi sebagai seorang Muslim, maksudnya dia mukmin dan juga dia juga muhsin. Nak jadi sebagai mukmin juga kenalah Muslim, kenalah muhsin. Tapi ketahuilah bahawa muhsin ini sebenarnya adalah bersifat umum, iaitu buat perkara seakan-akan Allah nampak. Kalau kita tak nampak Allah sekalipun, ketahuilah bahawa Allah sentiasa melihat. Maknanya bila dah Muslim, bila dah mukmin, kena ada satu sifat lagi, akhlak lagi, iaitu keperluan lagi, iaitu muhsin. Saya dah baca berkenaan dengan Islam, iaitu Islam ini berbentuk penyerahan, ketaatan, keselamatan, keamanan, kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rukun Islamnya, ada 5 rukun Islam, bermula dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudiannya solat fardu 5 waktu. Kemudiannya adalah yang ketiga dan yang keempat, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat. Yang kelima adalah menunaikan haji di Mekah bagi yang berkemampuan. Kita masuk kepada soalan yang keempat, iaitu apakah itu iman? Maafkan saya, bukan batuk, bukan COVID, batuk biasalah, manusia biasa, manusia lemah, batuk-batuk sikit-sikit mengeluarkan. Apakah erti iman? Iman adalah suatu kepercayaan
yang meresap dalam hati kita dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak ataupun ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Maknanya benda dalam hati kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Dalam Islam, yakin ini ada 4 step, 4 peringkat. Okey, 4 peringkat. Pertama, yakin ni 100%. Okey. Syak adalah 75 yakin, 25 ragu-ragu. Zon, sangkaan, iaitu 50 yakin, 50 sangkaan. Manakala waham ini paling bawah sekali, 25 sangkaan, 25 yakin, 75 sangkaan. Kita kat mana? Mana kepercayaan kita, kalau kita betul yakin kena yakin kita pada Allah ni 100% yakin pada Allah, percaya pada Allah. Jangan ada 50-50, jangan ada 25, ada sikit kita tak yakin, jangan ada. Mesti 100% kita yakin kepada Allah SWT. Yang 50 tu itulah yang disebut dalam CDC semua ini, yang minta datuk, nenek, cucu, tumpang lalu dan sebagainya. Manakala yang 25 je yakin dia, 75 lagi banyak, itu yang katanya ya ke ada Allah, ya ke benda semua, ya ke, bukankah semua ni terjadi dengan sendirinya dan sebagainya. Itulah, kita kat mana, hati kita yang menentukan. Saya tak boleh tentukan, siapa-siapa pun tak tentukan, itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh tentukan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya. Kemudiannya mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah yang benar pengakuan imannya. Surah Al-Hujurat ayat 15. Dari segi konsep kita manusia dengan manusia ini, biasanya kita kalau kawan kita ajak, kamu join aku jadikan kamu macam ni sebagainya. Kalau kita yakin, kita ikut dia. Kalau kita tak yakin, kita tolak dia. Begitulah juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya segala apa yang datang kepada kita, yang datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah baginda, ikut syariat yang baginda sampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan juga sunnah, kita akan ikut sepenuhnya. Dan juga segala perintah kita ikut, segala larangan kita tinggalkan. Ma'atakumur rasul fakhuzuh. Setiap apa yang didatangkan kepada kamu ambil. Ini perintah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul larang, kamu tinggal, iaitu larangan. Perintah kita ikut, kita buat, kita laksanakan, kita amalkan. Larangan kita tinggalkan, kita jauhi. Itu nak katanya keimanan kita, keyakinan kita. Berdasarkan ayat ini daripada surah Al-Hujurat tadi, ayat yang ke-15, pertamanya iman ialah keyakinan dan kepercayaan. Yang keduanya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3, membenarkan di dalam hati dengan penuh yakin tanpa syak dan ragu-ragu. Yang keduanya adalah melafazkan dengan lisan, dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melafazkan lidah, aku yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, beramal dengan tuntutan-tuntutan iman. Maknanya kena beramal lah. Bukan mulut saja, bukan hati saja aku yakin dan percaya pada Allah, kemudian mulut sebut aku yakin dan percaya pada Allah, tapi bila sebut beramal, dia orang lain lah. Tak boleh. Sebab benda ini memerlukan individu. Kemudian yang ketiganya, kesimpulan daripada ayat tadi, seseorang itu dikatakan beriman
apabila dia telah bersyahadah dengan dua kalimah syahadah dan beramal dengan tuntutannya. Bila dah syahadah, kita terikat dengan solat, puasa, zakat dan juga haji dan juga perkara-perkara yang lain. Kemudiannya, apakah soalan yang seterusnya, yang kelima, apakah rukun iman? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 perkara rukun iman. Raihan ada sebut rukun iman ini ada 6 perkara. Siri sebelum ni kita sebut nak berlagu. Siri ni pun sama. Sebenarnya rukun Raihan ada banyak buat lagu tentang rukun iman, rukun Islam dan juga kumpulan-kumpulan syiah yang lain. Okey. Rukun iman ada 6. Bermula dengan adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Yang mana insya-Allah perincian kepada rukun-rukun iman ini kita akan bincangkan pada siri yang seterusnya. Rukun-rukun iman ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah An-Nisa, contohnya ayat yang ke-136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasulnya, utusannya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang turun ke atas rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Quran, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, iaitu Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang kufur, yang menolak, yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga kepada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Daripada ayat ini ada 5, itu percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, tambah lagi yang ke-6 iaitu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya daripada hadis pula, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pertanyaan seorang lelaki kepada baginda dalam suatu pertemuan. Qala, mungkin pertemuan ini, hadis riwayat Muslim. Kita dah baca tadi siri yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan seorang lelaki datang kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Maka hadis yang seterus ini adalah akhbirni anil iman, ceritakanlah kepadaku berkenaan dengan iman. Maka jawab baginda, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta, iaitu bila Nabi ditanya akhbirni al iman, maka ceritakanlah kepadaku iman. Maka jawab baginda, kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan juga beriman dengan qadar, baik qadar tersebut, baik takdir tersebut ataupun buruknya takdir tersebut. Maka jawab lagi tersebut, kamu benar seperti apa telah Tuhan katakan. Soalan yang ke-6, mengapakah iman menjadi asas dan teras kehidupan? Iman adalah ibarat cahaya yang menerangi kehidupan manusia yang berada dalam kegelapan. Cahaya yang menerangi jalan manusia yang berada dalam kegelapan. Kita tahu
tahulah teknik mana ni, kita buat je lah. Orang kata penggunaan tangan juga adalah merupakan suatu gaya untuk mempengaruhi pendengar. Walaupun pendengar bukan penonton, kalau penonton dia nampak tangan kita, tapi kalau pendengar dia dengan telinga lah, dia tak nampak. Mungkin itu adalah PDP-nya, pembelajaran dan pengajaran. Cikgu-cikgu tahulah saya bukan cikgu walaupun mak ayah cikgu, tapi kita tahu skill-skill bagaimana nak mengajar ini. Ini adalah satu alternatif. Okay. Iman menjelaskan kepada manusia 3 persoalan kehidupan. Yang pertamanya adalah dari mana manusia datang, tujuan manusia diwujudkan, dan yang ketiga, ke manakah akhir manusia. Iman menjadi panduan dalam memilih kebaikan dan juga keburukan dalam kehidupan. Sebab dengan iman je kita boleh pilih itu baik ke, itu buruk ke. Sebab kita percaya, pertama kita percaya adanya Allah, kita percaya adanya kitab, dalam kitab dah tulis dah itu boleh, itu tak boleh. Hadis juga dalam hadis. Dan juga kemudiannya kita percaya pada Rasul, kita percaya, kita tahu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW buat ke tak buat, tinggal ke tak tinggal, ada larangannya, ada perintahnya dan sebagainya. Kemudiannya kita percaya pada hari kiamat. Kalau kita buat ini, kita dapat apa? Dapat syurga ke dapat neraka. Kemudian kita percaya pada qada dan qadar, pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul, ada orang kata, oh ini takdir Allah kepadaku, tapi ketahuilah bahawa takdir Allah ini ada yang mubram, ada yang ghairu mubram, ada yang boleh kita pilih, ada boleh kita tak pilih. Yang memang tak boleh pilih, kematian, kesihatan dan sebagainya. Tapi kesihatan tersebut contohnya adalah kita dah pening kepala, kita boleh makan ubat, memang tak ada apa, tapi contohnya dalam keadaan sekarang, contohnya COVID-19 ini, kita boleh pilih untuk keluar ataupun tak keluar. Kita boleh pilih keluar dengan pakai mask, mungkin kita boleh pilih pakai hand sanitizer dan sebagainya. Tapi kita tahu kita batuk, kita keluar juga, kita tak pakai mask, kita bagi pula mudarat. Bila kita dapat, kita kata takdir Allah. Tak berapa kena konsep takdir tersebut. Okey, dan katanya bila bab takdir ini kena percaya bahawa takdir dua, mubram, ghairu mubram. Boleh pilih, tak boleh pilih. Tak boleh pilih macam kematian. Allah dah tetap dah masa kita mati bila, maka buatlah macam mana sekalipun, buatlah bilik cermin sekalipun, buatlah kubur sekalipun, ada Quran tulis, bila sampai ajal kamu duduk kat mana sekalipun, kamu tetap akan mati. Itu takdir yang ghairu mubram, yang memang kita tak boleh pilih takdir tersebut. Nak tak nak, kita akan mati. Wherever you are, you will die. Speaking pun sedap. Okay? Itulah dalam bab keimanan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan juga yang membawanya kepada ketakwaan. Kita ada dua, jalan ke kejahatan, jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syam ayat yang ke-8 dan ayat ke-8 hingga ke-10. Kemudiannya soalan yang ke-7, apakah hubungan iman dan Islam pada diri seorang Muslim? Hubungan iman dan Islam pada diri seorang Muslim, iaitu iman dan Islam menjadikan seorang Muslim itu Muslim yang benar, yang pertamanya. Yang keduanya, iman mesti diiringi dengan Islam, mesti sama. Iman dengan Islam mesti seiring sebagai tanda kesempurnaan iman. Sebab tu saya kata tadi, kalau percaya pada Allah tapi tak solat, tak puasa, tak bayar zakat, tak sama juga. Sama juga bila kita solat, puasa, zakat, tapi kita tak beriman, tak yakin pada Allah, malaikat sebagainya, tak sama juga. Dia mesti seiring, dia naik sama. Dia bukan macam enam dalam belukar, masing-masing bukan. Tapi dia mesti sama naik. Iman tanpa Islam adalah batal dan tertolak. Sama juga lah, Islam tanpa iman juga batal dan tertolak. Kemudiannya ada ayat ada dalam buku ini, ayat berkenaan dengan orang kata apa, bezanya, perbandingan seorang yang buat buruk dan juga buat baik.
surah Ibrahim ayat 24 hingga 26. Okey, perbandingan perumpamaan perkataan yang baik dan juga perbandingan dan perumpamaan perkataan yang buruk. Jadi kita sama nantilah kita balik ini. Okay. Kita nak fokus pada nak habiskan topik ini. Dalam siri yang ini kita habiskan topik 3 hari ini. Kemudiannya soalan yang ke-8, iaitu soalan pula lah. Okey, saya terangkanlah maksud ayat surah Ibrahim ayat 24 hingga 26 ini. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimanakah Allah mengemukakan suatu perumpamaan, iaitu kalimah yang baik, iaitu kalimah tauhid adalah seperti sebatang pohon yang baik yang pangkalnya akar tunjanya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia supaya mereka beringat mengambil pengajaran. Perumpamaan kalimah yang buruk pula, kalimah kekufuran seperti sebatang pohon yang buruk, tidak berguna, yang telah dicabut akar-akarnya dari muka bumi. Ia tidak ada tapak untuk tetap hidup. Itu perumpamaan yang maknanya kalau kita Islam tapi kita tak ada iman, sama juga. Kita iman tapi tak ada Islam, sama kita macam pokok yang tak ada akar, tak tahu. Maknanya bila tak ada akar tunjang ini, angin datang daripada timur, habis dia ke barat. Angin datang daripada barat ke timur, habis dia pun ke timur. Ikut kawan ni macam mana, kawan dia macam mana sebagainya. Dia tak ada pendirian. Kemudian soalan yang ke-8, apakah maksud ihsan? Okey, 3 ayat yang ketiga ini, ihsan melakukan ibadah dengan khusyuk, ikhlas dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasinya apa yang dia lakukan. Tahap ihsan dalam ibadah adalah tahap tertinggi yang membezakan ibadah seseorang itu macam mana. Ibadah yang dilakukan dengan ihsan akan menjadikan seorang Muslim mencapai tahap takwa. Ihsan, bila kita yakin Allah nampak kita, maka kita tetap buat. Sama juga macam mana kita kat office kita, kat pejabat kita, bila bos kita nampak kita, kita mesti buat terbaik. Tapi bila bos tak ada, kita akan buat sambil level. Tapi kalau ada orang yang memang ikhlas bekerja, bos ada ke, bos tak ada ke, tak buat kerja. Dia bukan jenis yang kipas yang guna pasal bukan, tapi dia buat kerja sebaik mungkin. Sama saja bos ada ke, bos tak ada ke, sama saja gaya kerja dia. Tak perlu nak tunjuk kat siapa-siapa, nak bos ke dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan pertanyaan Jibril alaihissalam dan suatu pertemuan juga daripada sahabat seperti berikut. Itu mungkin juga sambungan pada tadi tentang iman, tentang Islam. Fa akhbirni anil ihsan, ceritakanlah kepadaku tentang ihsan. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seperti mana kamu nampak. Maknanya kamu rasa Allah ada kat depan kamu. Maknanya ada hakim menilai ibadah kita. Fa in lam takun tarah, maka sekiranya kamu tak nampak, fa innahu yarak, sesungguhnya dia sentiasa nampak engkau. Hadis riwayat Muslim. Dan juga firman Allah dalil daripada ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Baca Quran yang bertajwid. Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, dalam ikhlaskan ketaatan kepadanya. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan solat, memberi zakat dan juga memberi zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itu agama yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5.
Kemudian soalan yang terakhir dalam tajuk ini, 3 ayat ini, Islam, iman dan juga ihsan. Apakah hubungan ihsan dalam kehidupan? Hubungan ihsan dengan kehidupan menjadikan seorang Muslim itu merasai, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan niat dan perbuatannya. Kesan daripada hubungan ini menyebabkan seorang Muslim sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan, iaitu takut-takut bahawa Allah tuliskan perbuatan dia buruk. Takut-takut juga masa buat tersebut mati. Okey, kita dalam Islam ini kita yakin dan percaya penilaian kita adalah pada akhirnya, bukan pada awalnya. Awalnya baik macam mana sekalipun, kalau akhirnya kufur, syirik pada Allah, kosong, tak ada apa-apa nilai. Sama juga kalau awalnya dia kufur, syirik pada Allah, tetapi pada hujungnya dia taubat, dia ucap 2 kalimah syahadah, dia beriman dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, maka 100% dia adalah graduan yang berjaya untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah namanya kesan ihsan dalam kehidupan, iaitu ihsan buat sesuatu dengan yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Walaupun kita tak nampak, tapi ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nampak apa yang kita lakukan. Sama jugalah dalam keadaan ini ada orang yang mewujudkan syak terangsangka, macam mana pula Allah boleh nampak kita? Kita ada berapa puluh bilion manusia, macam mana Allah nak tengok kita? Apakah kita percaya bahawa ada selebih dan sebagainya? Sebenarnya benda ini tak layak untuk kita persoalkan, sebab kita ini makhluk. Dah cerita dah pada siri sebelum ini, kita ini makhluk. Makhluk ini ada lemah dia, manakala pencipta dia adalah zat maha sempurna. Tak perlu untuk kita persoalkan bagaimanakah pencipta kita. Sama jugalah kita ini seorang pereka, kita buat baju, orang lain tak boleh persoalkan sebab kita yang mereka dia. Akan tetapi sebab masing-masing sama-sama makhluk, maka sama-samalah boleh kritik, dan juga tengoklah cara bagaimana pula nak terima kritikan tersebut, itu tinggalnya itu pula. Tapi ketahuilah bahawa dalam bab ini kita kena yakin dan percaya tentang kehebatan dan kekuasaan pencipta kita, zat maha kuasa, yang mana adalah mustahil baginya memiliki sifat-sifat kelemahan. Manakala kita pula mustahil bagi kita memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sebab kita makhluk, kita ada lemah kita. Maka yakinlah dan percayalah dan berimanlah kepada yang maha sempurna, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan hidayah dan juga memberikan perlindungan kepada kita, rahmatnya kepada kita. Tak lama lagi nak sambut Ramadan. Sama jugalah kalau kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita akan usaha untuk hidupkan Ramadan ini sebaik yang mungkin, bahkan terbaik sebanyak hidup kita ini berbanding tahun-tahun lepas, insya-Allah. Dan juga sama-sama jugalah nak masuk Ramadan ini banyakkanlah sumbangan kita, terutamanya sumbanglah kepada masjid-masjid yang mana hidup dengan sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Masjid tak meniaga, maka tak banyak. Masjid tak ada buat saham, maka sumbangan ataupun operasi mereka hanya bergantung kepada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga sama-samalah kejar Ramadan ini. Mudah-mudahan kalau kejar Ramadan terakhir, dialah Ramadan yang paling terbaik kita buat sepanjang hidup kita, insya-Allah. Dan juga stay at home, stay safe. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari virus corona ini ataupun COVID-19. Dan mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan, angkat virus ini daripada kita, dan mudah-mudahan kita dapat hidup dengan seperti biasa, seperti sebelum ini, insya-Allah. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang baik itu saya mohon ampun, saya mohon maaf. Saya hamba Allah yang lemah. Sama-sama kita cuba perbaiki antara sesama. Allah Ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.